Okey, pelajar boleh nampak ni? Boleh? Okey, bagus. Alright. So, saya share balik ya. Okey, ini contoh ya. Dia nak 2 kata kerja dan 2 kata adjektif dan dia minta you buat ayat. Maksudnya kat sini awak kena buat 4 ayat. Mula awak kena pasti dulu 2 kata kerja. Daripada 2 kata kerja tu awak buat ayat. Daripada 2 tu ayat sendiri tau. Okey, ayat sendiri. Okey, dan 2 kata adjektif juga anda kena buat 2 ayat sendiri. Maksudnya awak kena buat 4 ayat yang menunjukkan anda faham. Okey. Kalau awak tengok sini ya, rakan sebaya dapat peranan sebagai model sosial. Okey. So kat sini dia kenal pasti okey 2 kata kerja dan 2 kata adjektif. Right? Awak boleh tengok kata kerja. Yang mana satu kata kerja? Kata kerja dia ialah, okey, awak boleh tengok di sini ya. Dia bagi contoh ya, mempamerkan. Okey, mempamerkan. So awak kena buat ayat, okey, berkaitan dengan mempamerkan. So contohlah, katakanlah awak jawab soalan ni, awak pergi pilih yang lain, maknanya salah lah. Faham katakanlah awak tak pilih mempamerkan dan juga tidak memilih menarik. So awak buat ayat memang semua out. Faham ya? Jadi first kali awak kena kenal pasti dulu perkataan yang dikehendaki tu. Kata kerja tu awak kena betul. Okey, kata kerja adjektif juga kena betul. Okey, awak tengok sini kata kerja yang menjadi jawapan di sini ialah satu mempamerkan. Okey. Kata kerja dan yang kedua ialah menarik perhatian. Okey, mempamerkan teladan. Yang kedua ialah menarik perhatian. Kata kerja ni kalau saya tak silap dalam bahasa Inggeris dia panggil verb verb. Okey. So, pelajar kena buat soalan kena buat satu ayat sendiri ya berkaitan. So maknanya awak kena kreatif sikit lah biar betul lah apa tu ayat yang awak reka tu Okey. So tengok seterusnya. Okey, sorry ya. Ada lagi kat sini. Nombor berapa ni? Okey, dia melompat jauh sangat. Okey. So di sini okey. Baik, saya ambil kat sini senang. Dah. Okey. Tip menjawab soalan. Baca arahan soalan dengan teliti untuk mengenal pasti kehendaknya. Setelah mengenal pasti jenis kata yang dikehendaki dalam soalan, bina satu ayat bagi setiap kata tersebut. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa ataupun nama khas. Okey, maksudnya ini kena tulen lah, asli lah jawab dia, tak boleh tambah-tambah. Kalau katalah awak kena pasti dia mempamerkan, tiba-tiba awak letak dia dipamerkan, tak boleh. Faham tak? Awak yang ubah dia kan, tak boleh ya. So kalau mempamerkan, kena guna mempamerkan juga apabila awak buat ayat. Okey ya. Semak setiap ayat yang anda bina untuk memastikan ayat tersebut tiada kesalahan, ejaan ataupun kesalahan tata bahasa. Biasalah. Ini awak kena check balik lah kan. Okey, awak buat betul-betul ke tidak. Okey. Anda perlu menguasai setiap aspek morfologi agar anda dapat mengenal pasti aspek morfologi yang dinyatakan dalam soalan yang diberikan serta dapat membina ayat anda sendiri. Okey, cuba kita tengok ini yang warna hijau ni apa ya. Okay, kita baca apa yang dinyatakan dalam yang warna hijau. Kata kerja. Okey, kata kerja ialah kata yang menerangkan tentang perbuatan yang dilakukan oleh manusia, binatang ataupun benda.
Ada saya kata verb tadi kan. Verb tu maksudnya perbuatan lah. Okay, kata yang menerangkan tentang perbuatan. Okay, di sini dia ada sebut tentang kata kerja transitif. Apa maksud kata kerja transitif? Ingat? Awak pernah belajar tak ni semua? Masa form 3. Ya, pelajar-pelajar semua pernah belajar tak? Halo? Semua ada di sini? Belajar. Pernah Pernah, okey bagus. Alright, so ini adalah kata kerja transitif. Ialah menerangkan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh pembuat iaitu subjek terhadap sesuatu benda objek. Okey, kata kerja menerangkan sesuatu perbuatan. Okey. Kata kerja ini mesti diikuti oleh objek ataupun penyambut untuk melengkapkan maksudnya. Okay, ini kena ada contoh ya, kata kerja transitif. Nanti kita tengok ya, dia punya contoh. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang menerangkan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh pembuat subjek terhadap diri sendiri. Menarik ya. Kalau transitif, dia melakukan sesuatu kepada benda lain, pada objek lain. Dia ada pihak lain ya yang apa orang kata ya, bersangkut paut dengan perbuatan tersebut. Tapi kalau kata kerja tak transitif adalah dilakukan terhadap diri sendiri. Contoh dia apa kalau terhadap diri sendiri? Okay. Macam mana? Amin, contohlah kalau awak nak buat ayat. Amin berlari mengelilingi padang. Berlari tu adalah verb, betul tak? Kata kerja. Mengelilingi padang. Okey. Itu adalah sambut menyambut dia. Okey. Right. Sebab tengok kata kerja ini tidak memerlukan penyambut atau objek untuk menyempurnakan maksud. Okey, kalau melilingi padang tu ada menyambut juga tu. Itu adalah kata kerja transitif. Okey. So kita tengok di sini. Sorry ya. Ulasan SPM. Kena pasti kata kerja dan kata kerja adjektif yang terdapat dalam petikan. Kemudian pilih 2 kata kerja dan 2 kata adjektif yang terdapat dalam petikan. Bina satu ayat bagi setiap satu kerja. Okey, ini apa yang awak perlu buat lah. Okey, boleh faham ya? Faham semua? Faham cikgu. Okey, bagus. Alright, ada soalan tak? Tak ada. Okey, setakat ni jelas Bagus semua. Okey. Anda tidak boleh menambah. Okey, itu sama juga. Okey, kita pergi pada page, sorry, saya tengok ini ya. Nelayan yang ketiga. Oh, dia tak gerak. Okey, tak apa. Cuba kita muka surat, ini muka surat 64. Dia tak ikut sini ya. Okey, kejap. Okey, ini sorry, saya cuba perlahan-lahan. Okey, ini adalah muka surat 3 ni dia tak nak pergi ya. Saya cuba. 60 tadi adalah, sorry, ini kita dah bincang ini. Dia tak pergi pada yang page yang seterusnya ini. So dia tak nak pergi pada page yang ketiga kat sini Okey, dia tak pergi pada page 64 dia pergi terus pada page 65. Okey. Ini pula apa ni? Susah saya okey, dia terus pergi pada 60. Dia tak pergi pada 64 64 tu 67. Okey, tak apalah, kita tengok yang ni pula okey.
Contoh soalan, okey. Baca petikan di bawah dengan teliti dan senaraikan dua kata sendi nama dan dua kata kata hubung. Okey, dia ni tak boleh ni ya, sebab okey yang tadi hilang muka surat 3 tu dia tak nak keluar kan. Alright, tak apa. Okey, kita tengok dua kata sendi nama dan dua kata hubung. Cuba tengok kat sini ada definisi ya, kata sendi nama. Apa yang dimaksudkan sebagai kata sendi nama? Okey, kata sendi nama ialah kata yang letaknya di hadapan frasa nama. Okey, terletak di hadapan frasa nama. Akan, okey contoh ya. Akan, antara, di, dari, daripada, dalam. Okey. Dengan, hingga, ke, kepada, oleh, pada, tentang, terhadap, untuk. Ini semua ya adalah dikatakan sebagai sendi nama. Okay, kata hubung. Tengok situ, kata hubung ialah kata yang digunakan untuk menghubungkan dua binaan ayat atau lebih untuk membentuk ayat majmuk. Agar. Okay. Untuk menghubungkan dua binaan ayat atau lebih untuk membentuk ayat majmuk. Agar, apabila, atau, bahawa, jika, jikalau. Jikalau, kalau, kecuali, ketika, lalu, sambil, serta, setelah, supaya, tetapi. Maknanya ayat tu jadi semakin berkembang. Jadi nampak banyak nampak bertambah-tambah lagi lah. Pembentukan ayat tersebut. Okey, di sini kata sendi nama, right, yang dia jumpa kata sendi nama di sini ialah apa? Ni kepada ada sini ya, kepada dan juga pada. Kepada ya. Kalau awak tengok sini kepada, tengok ya, kepada anak-anak. Maknanya kat sini ini adalah nama ya. Anak-anak, nama. Yang kedua ialah pada. Pada masa hadapan. Ini masa. Masa ni adalah apa dia? Ini nama ya. Okey, so kita tengok pula kata hubung. Dan supaya. Kata hubung ya, dan juga supaya. So awak kena buat ayat lah. Kepada, pada. Ini kena bina ayat sendiri ya. Daripada sini. Right, ni awak boleh lihat contoh di sini. Okey, contoh ya, awak buat ayat. Cikgu Halim sentiasa memberi galakan kepada kami untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti co-curriculum di sekolah. Okey, ayat pada pula, kem kecermerlangan insan anjuran guru-guru dan PIB di sekolah kami telah diadakan pada cuti sekolah yang lalu. Alright. Okey, dan untuk kata hubung, dan kecermerlangan dan dalam pelajaran dan aktiviti co-curriculum dapat membentuk sahsiah yang baik dalam kalangan murid. Dan juga untuk perkataan kata hubung supaya, Puan Mariam dan suaminya sentiasa menyokong minat anak-anak mereka supaya mereka mempunyai jati diri yang tinggi. Jadi tengok ayat dia berkembang ya bila awak tulis supaya ini dan juga dan. Menghubungkan ayat ataupun menjadikan dia lebih banyak ayat majmuk ya. Okey, boleh faham ya? Cuma sekarang ni disebabkan muka surat 3 tu kita tak boleh nak dapatkan dia. So untuk muka surat 3 tu dia menceritakan tentang ini ya. Penggandaan separa. Okey. Lepas tu kata ganda berentak. Okey. So saya harap mungkin kita hantar kat you dekat pelajar-pelajar semua. Menggunakan WhatsApp, cuba awak buka ini. Mungkin dalam skrin ni saya tak boleh buka, tapi saya minta awak buat sikit, buat analisis sikit lah tentang penerangan ya yang berkaitan dengan penggandaan separa dan juga kata ganda berentak. Okey ya, saya rasa kita dah
sampai kepada masa dia 905 ya. So untuk soalan 2 sintaksis ini saya akan sambung pada minggu hadapan. Okay ya, awak form 4 kan? Okay, form 4 untuk bahagian pertama bahasa Malaysia, bahasa Melayu, dan seterusnya saya akan sambung untuk mata pelajaran sains. Okay, saya boleh share skrin yang sama Okay ya? Okay, cikgu. Okay, bagus. Alright. Semua bersemangat hari ni sebab baru masuk form 4. Betul? Dah mula belajar tak BM? Cikgu dah mula bagi apa tu kerja semua? Dah mula mengajar? Dah. Sudah. Dah. Dah masuk chapter berapa dah? Bab berapa? Mungkin kalau tak silap bab 1 berkaitan dengan karangan ya. Cikgu awak kat sekolah bincang pasal karangan ke bincang pasal ini sistem bahasa? Karangan. Okey. Saya tahu sebab bab 1 dia sentuh pasal karangan dulu. Bab 2 pun tentang karangan juga. Ini adalah bab 3 saya lompat terus kat sini Sebab saya perlu kumpulkan dulu bahan. Saya dapatkan bahan untuk bab 3 dulu insya-Allah. Bab 1 karangan, bab 2 karangan tu saya akan bincangkan kemudian. Okey. So kita alihkan kita punya skrin kepada sains. Awak nampak tak ni? Nampak. Nampak. Bagus. Okey, untuk ini saya mudah untuk sains ni sebab mudah bagi saya bahasa Melayu tu agak mencabar juga okey. Alright, so perlu fokus sikit untuk bahasa Melayu. Alright, ni adalah untuk sains bab 1. Ini semua dah belajar kat sekolah bab 1? Dah. Dah habis dah? Dah. Dah habis bab 1? Dah habis bab 1 dibincangkan di sekolah ya? Senyap pula. Okey. Tak apa. Kita pergi yang pertama. Ini adalah langkah keselamatan di dalam makmal. Okey. Langkah keselamatan di dalam makmal adalah peralatan perlindungan. Ini yang topik yang pertama adalah peralatan perlindungan diri. Okey, ni diajar dululah awak sebab untuk form 4 awak dah mula akan belajar sains menggunakan kemudahan di makmal kan. Alright, ini adalah pakaian yang sepatutnya pelajar-pelajar kena pakai bila berada di makmal. Okey, peralatan perlindungan diri dan fungsinya. Peralatan perlindungan diri ialah kelengkapan yang melindungi pemakainya daripada bahaya. Okey, awak tahu apa bahaya dekat makmal? Boleh cerita kat saya bahaya di makmal apa dia? Halo? Cuba cerita kat saya apa dia tu mungkin bahaya di makmal. Tak tahu. Mungkin sebab anda menggunakan bahan-bahan kimia yang ada di makmal tersebut. Okay, so pelajar-pelajar kena tahu cara untuk melindungi diri. Okay. Ya. Betul. Pelajar perlu mengetahui bagaimana cara supaya awak dapat melindungi diri anda bila menggunakan bahan-bahan yang dalam bentuk sebatian kimia dan sebagainya kan. Okey, kita pergi pada yang pertama ya. Nombor 1, peralatan perlindungan diri ialah kelengkapan yang melindungi pemakainya daripada bahaya. Rajak 1.1 menunjukkan peralatan perlindungan diri dalam makmal sekolah serta contoh dan fungsi setiap peralatan tersebut. Okey, yang pertama anda kena pakai apa? Goggle. Pakai goggle tak dalam makmal? Tak. Tak pakai? Okey, awak rasa Google ni untuk apa ni? Ni dia pakai dekat mata ni saya tak silap Untuk apa? Melindungi mata daripada tercair. Ya, betul. Untuk melindungi mata anda daripada sebab kat dalam makmal kan awak guna macam api, betul tak? Okey, penunuh bangsa.
cecair-cecair yang mengandungi bahan kimia, takut terpercik kat mata ke, habislah kan. Alright, mata kita tak ada spare part awak kena ingat mata kita tak ada spare part. Tak boleh nak beli kat kedai basikal, tak boleh kena jaga betul-betul. Alright, kemudian anda perlu memakai sarung tangan. Pakai sarung tangan tak masuk makmal? Pakai. Pakai, bagus Okey, ingat kena pakai sebab takut cecair-cecair ataupun benda-benda yang berbahaya tu terkena tangan Okey, sarung tangan vinyl pakai buang ataupun sarung tangan neoprena untuk melindungi tangan. Okey, seterusnya baju makmal untuk melindungi badan. Okey, awak kena pakai baju makmal. Dan juga ini adalah topeng muka untuk melindungi muka. Ini mungkin berkaitan dengan gas, betul tak? Dan peralatan bahan-bahan yang agak berbahaya. Dan juga anda diminta untuk memakai apron. Okey, ini juga untuk melindungi badan. Okey, dan juga kasut bertutup. Contohlah, katalah awak masuk makmal ni awak pakai slipper kan? Betul tak? Boleh tak pakai slipper? Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa tak boleh pakai slipper, Dek? Sebab nanti kaki kena kaca. Kena kaca. Okay, banyak peralatan-peralatan kaca. Takut. Sudah tentu kalau awak pakai slipper awak boleh licin kat dalam makmal. Betul tak? Peralatan kaca mungkin jatuh atas kaki ataupun mungkin tersepak bahan-bahan yang ada kat sana lah. Untuk keselamatan melindungi kaki. Okey, kita tengok seterusnya. Peralatan keselamatan, peralatan kecemasan Jadual 1.1 menunjukkan beberapa jenis peralatan kecemasan yang digunakan sekiranya seseorang terkena bahan kimia berbahaya pada badannya. Okey, ini adalah pencuci tangan. Yang pertama, pencuci tangan. Okey, untuk membersihkan tangan apabila kekotoran dan juga terkena kepada bahan kimia yang berbahaya. Cepat-cepat cuci tangan maknanya ada bahan pencuci tangan, mungkin sabun ke apa kan. Alright, seterusnya pembilas mata ataupun eye wash. Untuk membilas dan mencuci mata yang terkena percikan bahan kimia dengan segera. So awak tak boleh main-main bila masuk makmal. Okay, sebab mata kita tak ada spare part Okay. Alright, so kita tengok pula seterusnya penyiram kecemasan. Penyiram kecemasan ni nampak macam ini gambar dia ada gambar tu. Tu dia. Untuk membersihkan badan, membilas bahagian anggota badan dan pakaian terkena tumpahan bahan kimia yang berbahaya dalam kuantiti yang banyak dan kepekatan yang tinggi dengan segera. Okay, ada tempat cuci tangan, pembilas mata, mungkin spray mata dia zoom air tu ke mata anda kalau ada lah dekat makmal kan. Okey, foto 1.3 penyiram dan pembilas mata. Ini penyiram pembilas mata. Yang atas ni apa? Ini yang dikatakan penyiram kecemasan. Ini macam shower je kan. Kalau kena banyak cepat-cepat dia mandikan awak kat situ. Betul tak? Kena mandi kan sebab dalam kuantiti yang banyak terkena pada para pelajar. Okey, seterusnya teknik menggunakan pencuci tangan. Okey, ni dia ajar awak macam mana nak cuci tangan Okey, buka bilik air, basahkan tangan dengan air, sapukan sabun pencuci, cuci atas, bawah, tepi, celah jari semua. And then bilas seluruh tangan dengan air dengan cukup sehingga bersih. Keringkan tangan dengan menggunakan tuala kertas. Tutup bilik air dengan menggunakan tuala kertas tersebut. Okey. Keringkan tangan dengan menggunakan tuala kertas. Okey, kalau ada tuala kertas, tutup bilik air dengan menggunakan tuala kertas tersebut. Maknanya dia tak bagi awak pegang bilik air kena lapik dengan tuala kertas tu. Okey. Ini satu yang baru jugalah. Ini peraturan di makmal. Teknik menggunakan pembilas mata, eye wash. Tengok tu, orang tu dia spray mata dia. Mencuci mata dengan pembilas mata. Cepat-cepat kena buat Pergi ke stesen pembilas mata dengan serta-merta. Tekan switch. Pastikan air yang bersih. Bersatu 15 hingga 37 darjah Celsius mengalir pembilas mata. Keluarkan
Kantal lengkap jika ada. Kalau awak pakai kantal lengkap, kena buka. Alihkan mata ke aliran air bersih yang keluar daripada pembilas mata. Bukakan mata dengan luas. Okey. Supaya air senang masuk. Gerakkan berbola mata kiri kanan. Okey. Supaya seluruh bahagian mata dicuci dengan air. Cuci mata dengan air selama 15 minit jika perlu dan jumpa doktor untuk rawatan selanjutnya. Ini kalau emergency lah ni. Dah terkena bahagian muka ataupun terkena sikit kat mata, awak kena hati-hati tau. Okay, ada tak ni pembilas mata ni dekat sekolah? Hello, ada ke? Tak pasti. Alright, okay, kita terus pergi kepada teknik menggunakan penyiram kecemasan, shower. Ni untuk mandi ni. Okay, ini yang kritikal sikit lah, banyak dalam jumlah yang banyak terkena bahan-bahan dalam makmal tu. Apabila bahagian anggota badan ataupun pakaian seseorang terkena tumpahan bahan kimia berbahaya dalam kuantiti yang banyak atau berkepekatan yang tinggi, jalankan prosedur berikut. Yang pertama, pergi ke penyiram kecemasan dengan serta-merta. Gunakan goggle untuk melindungi mata daripada terkena bahan kimia yang berbahaya tersebut. Tarik tombol pembuka ke bawah. Pastikan air bersih keluar, membilas dan cuci badan ataupun pakaian terkena. Siram bahagian anggota badan atau pakaian dengan air yang banyak. Sebab tu ada shower ni kan. Sebab tu dia panggil pembilas badan, shower. Terus mandi kat situ. Selepas selesai mandi, gunakan baju makmal dan kasut yang bersih dan kering. So mungkin kat sana ada pakaian yang kering untuk awak tukar ya. Alright, sebab kita tengok di sini ya. Apa ini? Penyimpanan bahan berbahaya. 3 jenis tempat yang menyimpan dan melakukan aktiviti yang melibatkan bahan berbahaya adalah seperti berikut. Yang pertama, kabinet aliran laminar. Laminar flow cabinet. Okey, awak tengok di sini. Okey, dia cuba untuk mungkin di sini ya sekelit lah untuk pergerakan udara lah. Okey, pergerakan udara. Okey, kabinet aliran laminar, kebuk asap, fume chamber ni untuk mengeluarkan asap. Dan juga yang C ni bahagian keselamatan biologi. Biological safety cabinet, mana tu? Yang mana satu biological safety cabinet lah. Kalau awak tengok di sini ya, ni petri ya. Ini pun sama. Okay. Alright, so petunjuk okay, untuk warna hijau tu. Untuk okay, anak panah yang berwarna hijau. Itu adalah udara dari luar kabinet. Awak tengok sini kan, udara dari luar kabinet. Bahagian warna merah ni apa dia? Campuran udara luar dan udara yang tercemar. So yang warna biru udara yang ditapis oleh penapis HEPA ataupun High Efficiency Particulate Air. Kat sini nampak tak warna biru okey. Saya tak silap mungkin di sini mungkin okey. Ni hijau daripada luar, ini biru Ini biru. Okey, udara pada luar ditapis. Okey, ini biru. Ini adalah udara luar dan udara yang tercemar dikeluarkan daripada tempat ini keluar. Dan di sini awak boleh lihat ni terdapat udara ni disalurkan dalam ini disedut ni. Okay, disedut kat sini, sedut bahagian ini dan dihantar ke bahagian atas dan dikeluarkan. Sebelum dikeluarkan ditapis dulu. Maknanya ada dua kali penapis di sini Satu untuk udara yang nak keluar, satu udara yang nak masuk balik tu dia tapis. So, jadi awak tengok anak panah dia berwarna biru yang keluar di sini. Boleh faham? Faham. Okay.
So maknanya awak refer balik pada warna anak panah itu ya. Senang awak faham ya. Saya tengok sini. Alright. Okay, seterusnya. Okay, ada soalan tak di sini? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Okay, saya punya cara, saya akan ajar belajar dulu. Saya ajar dulu Habis satu bab baru saya bagi soalan. Okay tak? Okey. Okay kan? Sebab nanti kalau cikgu terus bagi soalan, nanti awak mungkin tak faham. Betul? Kan? Saya akan bagi awak faham dahulu. Baru saya akan bagi soalan untuk setiap topik ya. Boleh ya? Boleh. Okey, bagus. Kalau ada apa-apa hal awak nak tanya saya ataupun cadangan-cadangan, awak boleh kemukakan lah. Boleh bagi tahu saya ya. Right? Okey, so kalau tidak ada soalan, kita akan pergi kepada jadual 1.2. Ini adalah jadual 1.2 menunjukkan perbandingan kabinet aliran laminar, kebuk asap dan juga kabinet keselamatan biologi. Maknanya kita nak tengok apa perbezaan antara ketiga-tiga ini. Alright, so yang ini adalah kabinet aliran laminar. Ini adalah kebuk asap. Dia tulis itu wasap. Bukan WhatsApp pun bukan Kebuk wasap, asap Okey, dan ini adalah kabinet keselamatan biologi. Okey, apa kegunaan setiap satu ini? Okey, kita tengok kegunaan untuk kabinet aliran laminar. Untuk mengelakkan objek simpanan daripada dicemari bahan pencemar udara atau kontaminasi sewaktu aktiviti mikrobiologi dijalankan. Ini tak ada asap kat dalam ni tak ada asap. Okey, cuma bila awak nak buat mungkin nak buat uji kaji kepada bahan tersebut, anda asingkan dia supaya tidak dicemari oleh pencemar yang ada dalam udara. Kontaminasi tu maksudnya tercemar lah. Kontaminasi ni dalam bahasa Inggeris sebenarnya. Contaminate tu maksudnya tercemar. So dia nak mengelakkan daripada tercemar kena udara, dia buat uji kaji tu dalam kalau kita tengok, cuba tengok ya. Kat sini kan. Mungkin dia buat di dalam bahagian tersebut. Inilah saya rasa di sini ya. Ataupun di sini. Okey, untuk mengelakkan daripada pencemaran udara ya. Okey, seterusnya kebuk asap. Apa guna dia? Tempat menjalankan aktiviti yang melibatkan bahan berbahaya yang mudah meruap. Okey, mudah terbakar, beracun, mengakis, berbau ataupun bahan pencemar udara. Ini biasa asid, betul tak? Biasa asid ataupun bahan kimia kan? Kalau meruap ni kan dia macam berasap. Okey? Mudah terbakar. Kalau tak silap natrium tak silap mudah terbakar bila terkena udara. Okey, beracun, benda-benda yang beracun, mengakis asid, berbau pun asid. Alright, okey, kita gunakan kebuk asap. Okey, untuk yang seterusnya kabinet keselamatan biologi. Untuk kabinet keselamatan biologi, gunanya adalah untuk ruang tertutup untuk melindungi pengguna dan kawasan persekitaran daripada patogen berbahaya. Apa yang dimaksudkan sebagai patogen? Patogen tu apa? Ruang tertutup untuk melindungi pengguna dan kawasan persekitaran daripada patogen berbahaya. Ini mungkin bakteria, virus ataupun ini saya tak silap patogen ni adalah kehidupan yang memberi kesan yang negatif, berbahaya lah kepada badan manusia. So kena berada pada
menggunakan kabinet, dipanggil kabinet keselamatan biologi. Okay, melindungi pengguna dan juga kawasan persekitaran daripada patogen berbahaya. Sebab udara kita ni mengandungi bakteria kan. Okay, mengandungi bakteria dan juga kita tak tahu ya persekitaran kita tu bersih ataupun tidak. Okay. Alright, seterusnya untuk kabinet aliran laminar, bagaimana kita nak menggunakan, menggunakan ataupun cara kerja lah di sini ya, di kabinet aliran laminar. Yang pertama, udara disedut masuk ke dalam kabinet. Udara disedut masuk ke dalam kabinet, ditapis oleh penapis HEPA yang menyingkirkan bahan pencemar dalam udara. So, awak rasa gambar ajar yang mana ni? Yang mana satu? Tentulah yang ini kan sebab dia ada tulis kat situ kan. Kabinet aliran laminar. Maksudnya udara yang masuk tu ditapis dahulu kan. Udara dari luar. Ini yang warna hijau ni, hijau gelap ni adalah penapis. Maksudnya udara daripada luar ditapis dulu. Okay? Alright. So, awak tengok seterusnya. Yang kedua, kebuk asap. Bagaimana ia berfungsi ya. Udara disedut masuk ke dalam kebuk asap. Lalu naik bersama wap atau gas. Maksudnya dia bercampur. Udara disedut. Lepas tu dia bercampur dengan apa tu? Wap dan gas yang berbahaya dan keluar dari makmal melalui kipas exhaust. Okey, cuba tengok. Tengok tu. Udara masuk di sini. Udara daripada luar kabinet masuk di sini. Dan sebab apa dia nak keluarkan bau, dia nak keluar asap, benda-benda yang terbakar tu dia nak keluarkan udara tu kan. Ni maknanya ada aliran udara daripada luar dan dia akan keluarkan udara yang telah tercemar tadi. Tak ada tapis-tapis lagi, terus keluarkan dia. Alright, itu untuk kebuk asap. Okay. Kabinet keselamatan biologi, cara kerja. Penapis HEPA dipasang untuk menyingkirkan ejen berbahaya seperti virus dan bakteria dari udara yang dialirkan melaluinya. Okey, penapis HEPA dipasang untuk menyingkirkan ejen berbahaya seperti virus dari udara yang dialirkan melaluinya. Okey, kita tengok balik. Alright, so untuk yang biologi ni sebab dia sangat kita kata apa ya, sangat-sangat penting lah untuk nak bersihkan udara tu. So udara yang awak tengok ya, udara daripada luar ni disedut masuk dalam ni bersih tau. Dalam ni bersih sebab dia tak nak yang patogen tadi kan. Bakteria ke ataupun hidupan kita tengok habuk, hama ke apa semua dia tak nak kat sini. Right? So udara daripada luar disedut di sini. Apa-apa udara semua disedut. Dia keluarkan melalui ini. Masuk kawasan ini, mungkin sini ada kipas. Masuk di kawasan ini, dia akan tapis keluar. Dia tapis turun bawah. Udara bersih lah ni. Dia nak udara bersih kat bahagian ini ya. Boleh faham tak? Boleh ya? Faham. Boleh, very good. Okay. Right, cuba kita tengok. Perlindungan sampel. Untuk kabinet aliran laminar ada perlindungan sampel. Perlindungan pengguna untuk kabinet laminar tak ada. Okey, tidak ada ya. Kebuk asap ada. Perlindungan sampel. Oh, okey. Kebuk asap tidak ada perlindungan terhadap sampel sebab sampel dia tu kan berasap-asap yang berbau asid kan. Alright, so ada perlindungan terhadap pengguna. Alright, mungkin dari segi udara yang disedut keluar dan juga mungkin pengguna dia memakai pakaian keselamatan. Alright, untuk kabinet keselamatan biologi, ini agak penting. Alright, udara kena bersih,
So perlindungan terhadap sampel ada, perlindungan terhadap pengguna pun ada. Maksudnya udara tu tidak tercemar. So dia akan tentukan bahawa udara dalam tempat di mana dia menjalankan uji kaji tersebut adalah sangat bersih dan tidak tercemar. Boleh faham? Hello? Semua boleh faham? Faham. Bagus. Alright. So kita tengok ini ya. Di sini ada soalan. Okey, siapa nak cuba jawab soalan ini? Yang pertama. Siapa nak jawab soalan? Okey, cuba tengok soalan A. Lengkapkan ruang-ruang tentang contoh peralatan perlindungan diri. Apa dan apa haruslah dipakai semasa menjalankan aktiviti berbahaya seperti pemanasan bahan. Okey, apa yang kena pakai? Semasa awak memanaskan semasa anda memanaskan apa tu aktiviti berbahaya seperti sedang memanaskan bahan kan, awak guna apa? Goggle boleh? Topeng muka? Awak pakai sarung tangan vinyl ke sarung tangan neoprena? Apa jawapan kamu? Sarung tangan nippon. Awak kata apa? Sarung tangan prina? Okay, saya cek ya. Saya tengok pada jawapan. Okey, jawapan dia apa awak rasa? Tadi ada sebut. Sarung tangan neoprena. Bila anda, anda harus memakai apa? Dua benda haruslah dipakai semasa menjalankan aktiviti berbahaya seperti pemanasan bahan. Okey. Jawapan, saya bagi jawapan ya. Yang pertama, nanti awak akan dapat bahan ni, saya tak silap, Encik Azman ada hantam ini ya, bahan pengajaran saya ni, right, dalam WhatsApp group tau. Okay, awak tengok, awak catatkan jawapan dia ya. Google dan apa satu lagi? Apa rasa? Pemanasan bahan. Topeng muka. Ya, topeng muka. Memanaskan bahan ya. Google takut kena mata dan takut kena muka. Tangan pun penting juga sebenarnya kan? Betul tak? Okey, tak apa. Kita pergi nombor B. Apa jawapan untuk B? Okey, siapa nak jawab awak tulis B, apa jawapan dia? Untuk orang yang type orang yang menaip, mungkin dia tak boleh nak bercakap kat dalam ni. Alright. Kalau awak nak type, awak tulis B apa? Dipakai untuk melindungi tangan daripada bahan cemar dan kotoran. Ini memang jelas ni. Siapa boleh jawab guna mic, saya sangat alu-alukan, senang ya. Okay, B apa? Apakah dia dipakai untuk melindungi tangan daripada bahan cemar dan kotor? Tengok ya. Bahan cemar dan kotor, bukan bahan chemical tau. Bukan bahan kimia bukan. Dia kata bahan yang cemar dan kotoran. So awak kena pakai apa? Cepat jawab. Siapa yang boleh jawab? Guna mic. Apa dia? Daripada bahan cemar dan kotor Sarung tangan vinil. Yes, sarung tangan vinyl. Betul.
sarung tangan violin. Sebab sarung tangan violin ni kalau tak silap dia nipis sikit. So dia hanya untuk membersihkan kotoran dan bahan-bahan tercemar yang biasa-biasa lah. Okay. Alright. Cuba tengok bahagian C. C ya. Yang berbahaya. Sarung tangan apa? Betul ya. Neoprena. Sarung tangan neoprena. Betul ya, sarung tangan neoprena ya. Okey. Bagus. Okey, D. D. Apakah dia jawapan untuk dua ni? Dan, okey, mestilah selesa dipakai dan mudah ditanggalkan semula. Apron dan baju makmal. Okey, baju makmal. Bagus ya. Pakai dengan selesa dan mudah untuk ditanggalkan. Jangan ikat ketat-ketat, lepas tu terbelit ke apa kan. Berbahaya sebab awak berada di kawasan yang awak kena selesa tau. Tak boleh awak rasa rimas dan tak selesa. Okey, kita tengok untuk nombor 1E. Nombor 1E. Apa jawapan dia? Kasut bertutup Kasut penuh. bertutup penuh. Betul. Okey, kasut yang tertutup penuh atau kasut makmal dipakai untuk melindungi kaki daripada bahan kimia yang berbahaya di lantai. Bagus semua yang menjawab. Alright, so kita tengok pula bahagian soalan yang kedua. Nyatakan kegunaan setiap peralatan kecemasan. Tangan. Siapa nak jawab? Pencuci tangan guna dia untuk apa? Awak cek balik nota tu. Tu mana tadi? Pencuci tangan tadi. Untuk apa? Kena baca balik yang kat sini kan? Nampak? Okay, ni cara-cara kan? Betul tak? Ni. Pencuci tangan ni guna untuk apa? Ni kegunaan dia. Ni jawapan dia kat sini dekat jadual 1. Bersihkan tangan daripada kekotoran dan bahan kimia yang berbahaya. Betul. Guna dia untuk membersihkan tangan daripada kotoran biasa dan bahan kimia yang berbahaya. Okey. So dia tanya pula untuk pembilas. Yang kedua dia tanya kan untuk pembilas mata, betul? Guna dia apa? Kegunaan dia. Membilas dan mencuci mata yang terkena percikan bahan kimia dengan segera. Okey, awak nampak? Untuk kegunaan pembilas mata? Mencuci mata yang terkena percikan bahan kimia dengan segera. Betul. Ini bahaya ni, kena cepat tau. Kena cepat pergi cuci mata ya. Saya tak tahu lah dekat makmal you all ada ke tak ini kan. Okey. Yang ketiga, apakah kegunaan penyiram kecemasan? Shower ni, shower safety shower. Untuk membersihkan badan dan membilas sebahagian anggota badan atau pakaian yang terkena tumpahan bahan kimia yang berbahaya dalam kuantiti yang banyak atau berkepekatan tinggi dengan segera. Okey, so dia punya keyword dia kat sini ialah tumpahan. Okey, kena cuci badan ataupun pakai dia dalam kuantiti yang banyak. Tumpah satu botol contoh kan. Kena cepat berlari cepat berlari, kena pergi mandi. Okey, atau kepekatan tinggi dengan segera. Tak boleh biarkan kena cepat-cepat. Okey, saya rasa guru di makmal tahu tentang ini. So dia sudah tahu tentang langkah keselamatan apa yang perlu diambil. Okey, tengok sekarang. Okey. Alright, so kita pergi pada soalan yang saya rasa sini adalah soalan yang terakhir di sini Okey, kena pasti tempat simpanan bahan berbahaya dalam rajah di bawah. Okey, ini apa? A. Awak rasa apa ni A ni? Kabut WhatsApp. Kabut WhatsApp. Okey.
Suara awak dah bergema-gema dah. Okey, kebuk WhatsApp. Dia tulis situ. Okey, betul. Nombor 3A, kebuk WhatsApp. B tu Kabinet apa? aliran Kabinet. lamina. Ya, betul. Kabinet aliran laminar. Betul ya. Okey, yang C. C tu apa? Halo? Tak tahu. C tak tahu. Okey. C, tak apa. Awak mencuba kan. Okey, awak nampak macam dia tertutup, betul tak? Nampak sangat dijagalah. Sangat jaga keselamatan ni biasanya yang ada kaitan dengan yang biologi kan. Okay, awak kena ingat ya, ada dalam SPM ada soalan ini tau. Dia tunjuk kabinet ni, lepas tu dia suruh awak kena pasti yang mana satu. Boleh ya? Okay. Saya harap awak boleh kena Boleh. pasti. Kalau tengok buku ni memang ada warna kan. Tapi kalau mungkin dalam soalan SPM mungkin tak ada warna. Tapi kurang-kurangnya awak dapat kena pastilah. Okay. Ada soalan dalam SPM untuk ini. Alright. Tak ada. So, ya? Apa tadi? Suara awak hilang sekali timbul, sekali hilang. Okey, ada masa lagi tak? Saya rasa ada masa 3 minit lagi. Kita tengok, kita habiskan untuk muka surat 4 boleh? Ya, Boleh. kita habiskan untuk muka surat 4. Awak dengar saya cakap tak? Boleh. Alright, Dengar. okey. Alright. Kita tengok sini, pembuangan bahan sisa. Okey, sisa daripada uji kaji dan sebagainya perlu dibuang pada tempat yang sepatutnya. Okey, tak boleh buang merata-rata bahaya. Okey, bahan yang boleh dan tidak berbahaya dengan nilai pH antara 5 hingga 9 seperti asid lemah, alkali lemah dan cecair yang neutral. Maksudnya benda-benda yang cair tu ataupun 5 hingga 9 ni biasanya ini adalah asid lemah bawah pada 7 tak silap adalah berasid kan. Tapi kalau dia tunjuk 5 tu asid dia tak kuat sangat. Okay, kalau 1 tu memang pekat lah. Okay. Dan 7 tu adalah neutral. Sebenarnya 7 tu dah nak masuk ke alkali dah. Okay, 7 dah alkali. So kalau 9 ni memang betul alkali lah. Okay, 5 hingga 9 ya. 5 adalah asid lemah. 9 adalah dah bentuk alkali. 7 mungkin neutral. Tinggi. Okay, yang tak boleh dibuang ke dalam sinki apa dia? Okay, cuba sebut. Yang pertama, bahan dengan nilai pH. Apa dia? Nilai pH kurang daripada 5 dan lebih daripada 9. Okey, kalau awak tengok, kalau kurang daripada 5 maksudnya asid dia tinggi ya. Yang berasid tinggi, dan kalau lebih daripada 9 adalah pekatan alkali yang pekat, right? So kita tak nak benda-benda yang pekat ni, kita tak nak lah sebab sangat berbahaya, betul tak? Kalau kena tangan tu mungkin akan memberi kesan yang buruk lah. Okey, lagi adalah bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki adalah bahan kimia yang tertentu. Okey, ini guru apa tu di makmal dia tahu bahan kimia mana yang boleh dibuang dalam sinki, mana yang tak boleh. Mungkin ada tempat yang tertentu yang disediakan ya. And then dia orang akan ada pelarut organik. Okey, bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki ya, pelarut organik. Okey, kemudian bahan meruap. Ini asid for sure, bahan meruap ya. Bahan radioaktif, ini lagi tak boleh ya. Ini mungkin ada bahan kimia yang mempunyai bahan radioaktif. Ini bahaya untuk tidak boleh
didedahkan sewenang-wenangnya. Sorry. And then kita tengok sisa organik dan juga pepejal. Sisa organik dan pepejal memang tak boleh buang dalam sinki, buang tu sampah lah kan, betul tak? Mana buang benda-benda yang besar tu dalam sinki, nanti tersumbat tak sinki kan. Okey, seterusnya bahan-bahan yang reaktif. Okey, kenapa tak boleh buang bahan reaktif dalam sinki? Awak rasa kenapa? Ha? Hello? Mudah bertindak balas dengan bahan yang lain. Ya, betul. Sebab kita takut bahan aktif tu, yang senang reaktif tu, mungkin dia akan jumpa dengan bahan lain yang mungkin dia akan bertindak balas ya. Sebab dalam sinki awak tahu kan, sinki kan ada part-part yang plastik, betul tak? Saluran-saluran tu mungkin sebab bahan toksit berbahaya mungkin akan membuat pencemaran ya, kita tak tahu. And then logam berat. So semua ni yang dinyatakan di sini bahan-bahan yang tidak boleh dibuang dalam sinki, awak ingatlah. Boleh awak cuba ingat dan cuba faham dan mungkin awak boleh bagi contoh ya bahan-bahan tersebut. Kenapa dan juga kenapa dia tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Dan bahan-bahan ini biasanya dibuang dalam tempat yang telah dikhaskan ya oleh guru di dalam makmal tersebut. Boleh faham semua? Boleh faham? Boleh. Boleh, bagus. Alright. So ini apa ni? Oh, semua diam. Alright. Bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki, bahan yang punya nilai pH kurang daripada 5 ataupun lebih daripada 9. Contoh di sini adalah alkali dan asid yang kuat ataupun pekat. Itu kita cakap tadi kan. Bahan kimia tertentu seperti grease, minyak, kan kalau dekat sinki kat rumah kita, kalau kita basuh makanan-makanan berminyak pun bukan bahaya. Dia akan buat apa? Sinki kita tersumbat. Yes, betul. Dia akan buat sinki kita akan tersumbat. Tengok minyak grease lagilah minyak pekat . Petrol, cat, minyak hidrogen peroksida. Okey. Ini semua mungkin boleh buat sinki tersumbat. Pelarut organik seperti minyak gas, tahu kan? Kalau kita cakap terpentin tu mungkin tak tahu yang mana kan. Minyak gas lah. Aseton, tolena, metil, asetat dan hexana. Ini semua untuk mencairkan. Dia pelarut organik dia mungkin dia mencairkan minyak mungkin di sini. Right? Dia boleh, kita kan ambil minyak gas, kita sapu tangan kita. Mungkin kita lembapkan dia dalam kain yang basah, kita boleh lap tangan kita. Contoh kalau kita cat dinding ke apa kan, kita boleh guna terpentin ataupun minyak gas tu untuk buang cat-cat yang melekat dekat tangan kita. Alright, bahan meruak. Contohnya seperti bromin cair, naftalina, iodin dan kerosin. Ini semua bahan yang boleh menghasilkan asap. Bahan radioaktif, fosforus 32, uranium, thorium. Ini bahaya ni, saya tak tahu masuk tak dalam makmal . Sisa organik dan pepejal, bangkai, hasil buangan haiwan, serbuk kayu dan kaca. Ini memang tak boleh buang dalam sinki kan. Habis sinki awak bukan sinki awak, sinki dekat makmal lah, habis rosak lah. Bahan reaktif contoh seperti natrium, kalium dan lithium. Ini kita takut dia bertindak balas di dalam sinki tersebut. Iridium, bromida dan akhir sekali ialah logam berat, contohnya seperti serbuk pelambang, merkuri dan kadmium. Ini semua kena buang dalam tempat yang special lah untuk mereka.
Alright, so saya rasa saya dah terlebih masa 5 minit. Saya ucapkan terima kasih kepada